Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ingat lagi tak pada tahun 2019 ada viral satu kes di mana laki bini dan juga anak dia terselamat daripada kemalangan jalan raya, walaupun kalau kau tengok keadaan kereta dia yang remuk teruk, siap tayar tercabut, kau macam ya betul tak ada apa-apa. Kan? Alhamdulillah pada waktu itu laki bini dia cuma cedera ringan, dan lagi interestingnya adalah dia once berlakunya kemalangan, mak dia pergi ke belakang tengok anak dia siap boleh ketawa lagi. Dia tak tahu bapak dia tengah aksiden kat depan tu. Dan mak dia kata alhamdulillah pada waktu itu dia memang ada pasang cansit untuk anak dia. Dan bersempena dengan musim perayaan yang bakal tiba tak lama lagi, selain daripada kita beli baju baru, kuih-muih dan sebagainya, kita as a parent wajib kena pasang cansit dekat dalam kereta. Dan bagi menyokong usaha Perodua dalam meningkatkan keselamatan jalan raya untuk kanak-kanak, jadi untuk video kali ini, Abang akan berkongsi kepada anda cara-cara kita nak pilih cansit berdasarkan peringkat umur dan macam mana kita nak pasang cansit ini dekat dalam kereta. Okey? So sebelum tu, tengok adik Syasha senyum je dia. Suruh subscribe sikit, Uncle. Okey? Let's go. Basically, cansit ni dia ada dua jenis kategori lah. Yang pertama, dia ada isofix, ataupun yang kedua, dia adalah non-isofix. So, apa beza dia? Okey, non-isofix ni biasanya kita akan ikat cansit ni dengan seat belt kita. Manakala isofix ni, dia ada satu hook yang disambungkan dengan chassis, di mana kita cuma ambil cansit kita dan kita tolak, kita sambungkan saja dengan hook. Sebab jika berlaku apa-apa impak kemalangan, dia dapat menahan cansit ni daripada terbuang dan sebagainya. Dan kebiasaannya, kereta-kereta masa sekarang memang dah ada isofix, dan yang biasanya yang tak ada isofix ni, kereta-kereta yang lama lah. Dan kalau in term of the harga pun, yang ada isofix adalah lebih mahal berbanding dengan not isofix punya cansit lah. Dan untuk video kali ini, kita jadikan Perodua Arus sebagai role model. Yelah, nak balik kampung kan, kena seat besar, kena ruang besar. So that's why lah kita gunakan Arus. Dan untuk Arus, dia ada dua isofix dekat bahagian belakang. So, macam mana kita nak tahu kereta itu ada isofix ke tidak? Okay, basically ada dua indikator yang kau boleh tengok. Yang pertama adalah kau boleh lihat dekat sini dia ada satu logo. Ini adalah logo isofix. Yang kedua adalah dekat tepi bahagian seat dia ada tulis isofix dekat situ. Dan kalau ikutkan statistik yang dikeluarkan oleh Myros, dia dapat mengurangkan 70% kadar kematian kanak-kanak apabila kita memilih cansit yang betul dan sesuai dekat kerusi kereta. Next, abang nak tunjuk pada anda cara nak pasang cansit yang betul dekat kereta kita. Okay, next. Macam mana kita nak pasang cansit isofix ni? Okay, basically kau kena tengok petunjuk yang ni dekat sini. Yang ni ada klip tau. So, kau cuma perlu tolak masuk je sampailah dia ada bunyi. Klik. Sampai dia bunyi klik. So, kiranya cansit kita dah di lock. So, next macam mana kita nak tahu apakah posisi yang sesuai untuk cansit ni bersesuaian dengan umur anak kita? Okay, basically dia ada 3 kategori tau. Yang pertama, dia adalah rear facing. Apa itu rear facing? Basically, rear facing ni adalah child seat ataupun anak kita menghadap kepada kerusi yang belakang ni lah. So, that's why di calling sebagai rear facing. Dan kebiasaannya, untuk yang begini, seat macam ni, posisi macam ni sesuai untuk anak-anak kita yang baru newborn sehinggalah ke umur 2 tahun. Sebab apa dia kena macam ni? Sebab posisi ni adalah posisi yang selamat untuk anak-anak kita, especially yang baru newborn. Kebiasaannya untuk mereka, tulang mereka masih lagi tak kuat tau. In case, nauzubillah berlaku apa-apa, benda ni dia orang lebih protect dengan keadaan yang begini. Yang kedua, kita panggil dia sebagai front facing. Basically, front facing ni bertentangan dengan rear facing tadilah. Kiranya bayi kita ataupun anak kita menghadap ke bahagian hadapan. Dan kebiasaannya untuk posisi ini sangat-sangat sesuai untuk kanak-kanak yang dah berusia 2 hingga 5 tahun. Tapi anyway, sebagai peringatan untuk anda semua, letak anak kita dekat cansit, make sure dia punya posisi ini diketatkan. Okay? So make sure dia punya ni dia dapat support dekat bahagian sini. Everything adalah dalam keadaan yang ketat, barulah kita mulakan perjalanan. Kategori ketiga adalah booster seat.
Booster seat ni adalah untuk anak-anak kita yang dah membesar, yang mungkin chassis dah tak muat, especially yang umur 5 hingga 8 tahun. So, kita suggestkan dia untuk duduk dekat atas booster seat. Sebenarnya dia boleh duduk tanpa booster seat, dia boleh duduk seperti seat biasa. Tetapi bagi anak-anak yang mungkin yang ketinggian dia tidak cukup tinggi, yang boleh mengakibatkan kalau kita pakai seat belt, dia akan terjerut. So, that's why lah suggest untuk duduk kat booster seat. Dia macam ni lah, ideologi senang. Macam kalau kita pergi gunting rambut, biasa kalau kita pergi, kita duduk kat kursi biasa tau. Kalau kita buat anak kita untuk gunting rambut, kita perlu letakkan satu papan, betul tak? Dia duduk kat atas papan tu, barulah senang nak gunting rambut. Sama juga konsep dengan booster seat ni. So, dengan ada booster seat, yang ini yang lebih tinggi, apabila anak kita duduk dan pakai seat belt, dia akan selesa sama seperti penumpang orang ataupun orang dewasa yang pakai seat belt. However, dekat Malaysia, untuk booster seat ni dia kurang popular sikit lah. Dia tak macam dekat Europe. Dekat Europe, untuk booster seat memang popular. Tapi walaupun tak popular, kalau kita ada, lebih bagus. So, abang harap video ini dapat membantu anda. At least korang tahu apakah chassis yang sesuai untuk anak anda dan juga apakah posisi yang sesuai untuk anak-anak anda. Dan ada juga yang concern katakan, bang, saya anak ramai tapi saya tak mampu nak beli chassis banyak. Saya boleh mampu beli satu je. Apakah nasihat abang? So, kalau tanya saya secara peribadi, saya kali katakan dahulukan mana yang lebih memerlukan ataupun dahulukan mana yang lebih penting. So, kiranya kalau anak-anak kecil, kita dahulukan mereka dahulu. Kita tahulah chassis sekarang ni harga dia boleh tahan jugalah. Tetapi alhamdulillah sekarang ni dengan ada bantuan yang diberikan, harga chassis sekarang ni semakin murah berbanding daripada dahulu. Dan ada juga yang concern di mana benda sama juga saya hadapi. Macam mana saya nak pujuk anak saya supaya duduk dalam chassis? Macam inilah. Apa yang saya buat adalah paksa juga anak kita duduk dalam tu. Kita tahu kita nak bagus untuk dia. Kita nak keselamatan dia. So, kita bagilah dia duduk. Paksa juga duduk biar dia menangis. Biasanya dia akan menangis sekejap je. Lepas tu, dia akan biasa. Okay? So, abang harap, sekali lagi abang harap video ini dapat membantu korang. Orang katakan dengan adanya kita ni as a media otomatik, abang dan juga rakan-rakan media yang lain, promote, educate, sentiasa educate kepada anda betapa pentingnya chassis dekat kereta kita. Abang harap anda hargailah dan juga make sure raya ini masa balik kampung, make sure anak anda duduk dalam chassis. Okay? Bukan setakat balik kampung. Pergi mana-mana saja, make sure dia duduk dalam chassis. Okay? Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.